Okay, Assalamualaikum, selamat petang. So hari ni kita tengok ke lab keempat, soalan nombor 2. So dia cakap sini generate the following waveform, PC kosong, PC 1 dan PC 2. Tapi untuk contoh ni saya akan buat untuk PC kosong dulu, dan yang berikutnya ni nanti awak boleh buat lah. Okay. So, kalau dalam PC kosong ni, kita kena tengok macam mana kita kena kaji dulu dia punya waveform dia macam mana. Okey, kalau kita tengok kat sini waveform dia ini 1 dan ini kosong lah. Alright, so kita nampak dia 1 kosong dia bahagi sama banyak. So, satu waveform dia kemudian dia berulang balik. 1 kosong seterusnya lah sampai dia infinity lah. Okey. So, bila kita dah ada yang ni, jadi macam mana kita nak buat dia punya waveform dia, kita tengok pula dia punya masa dia ambil. Untuk satu length ni, masa dia ambil adalah 2 milisecond. Jadi untuk setiap dia satu ni adalah 1 milisecond, yang ini 1 milisecond. Okey, 0 1 milisecond, 1 1 milisecond. So sekarang bila kita nak buat waveform yang macam ni, jadi kita kena buat 1 milisecond lah. Kita kena bagi dekat port C0 ni dan kita kena bagi dia 1 milisecond untuk high, kemudian 1 milisecond lagi untuk low, untuk kita nak buat dia punya waveform yang macam ni. Okey. Jadi macam mana kita nak buat 1 milisecond ni? Jadi kita kena pakai delay lah. Okey, kita kena guna delay subroutine. Okey. Untuk delay subroutine, kita tengok delay yang ada ni lah. Okey, saya terus tengok pada delay yang ada saja. So kalau dalam konteks ini, delay yang ada ni adalah yang macam ni lah. So first of all, kita kena faham dulu delay ni apa. Delay ni macam mana dia bergerak lah. Okey. So kalau kita tengok dia punya pergerakan delay ni, LBI BMM ni adalah nilai dia lah, berapa kita nak buat. Dalam konteks sekarang ni kita nak buat 1 milisecond lah. Okey, so sekarang ni saya tandakan dulu ni 1, 2, 3, instruction ketiga, ini instruction keempat, ini instruction kelima dan ini instruction ke-6. Okey, jadi bagaimana pergerakan delay ni adalah kalau kita tengok daripada sini. So daripada 1 ni, instruction 1 ni dia pergi ke 2, pergi ke 3, pergi ke 4 sampai ke 5. Okey. So bila dah sampai ke 5 ni dia tengok apa? Dia tengok sama ada value dalam ORkan A dengan C ni. Okey, untuk instruction yang keempat ni, ORkan A dengan C ni adakah dia sama dengan kosong? Jika dia sama dengan kosong, dia akan pergi ke bawah lah. Kalau dia tak sama dengan kosong, dia akan buat apa? Dia akan buat repeat balik. Okey. So dia akan repeat balik. Dia akan jump ke loop. Alright. So jadi jump ke loop, kemudian dia akan patah balik lah. Okey, dia akan buat jump ke loop sampailah dia jadi kosong. Bila dia dah kosong, dia pergi yang kat atas last sekali ni, dia pergi kosong. Dia turun, bila dah sampai kosong, dia akan return ke bawah. Okey, so itu dia punya pergerakan lah. So, dia punya dari segi bilangan dia, berapa dia nak looping tu. Okey, looping ini adalah sebanyak inilah nilai ni ditolak dengan 1. Kenapa dia tolak dengan 1? M tolak 1 lah. M tolak 1. Kenapa nilai ni dia tak M tolak 1? Sebab kalau kata that's it lah, kita letak M2 sama dengan 5. Okey, jadi dia akan pergi ulang kat sini sebanyak 4 kali. Kerana yang kelima tu, maksudnya sekarang ni 5. Lepas tu dia pergi sini, dia DCX, dia decrement. So jadi 4. Okey, 4, 3, 2, 1, 0. Yang kelima tu dia jadi kosong. So bila dia dah pergi kosong, dia buat yang akhir ni, dia jalan ke kosong ni. Okey, dia siap ni sampai ke kosong. So bila dia check kat sini, okey, jump non-zero loop. Jadi dia dah tak loop lagi dah. So dia sebab dah kosong kan. So dia akan pergi ke bawah. Jadi pergerakan yang dia yang kelima itu dia akan proceed ke bawah sebab dia tak meet dia punya condition. Jadi bila dalam keadaan macam tu, kita boleh katakan tu adalah kalau 5,
kalau jumlah ini 5, so jumlah yang dia loop adalah 4. Kalau jumlah 10, jumlah dia loop adalah 9. So itu adalah M tolak 1 tadi itulah. Okey. So sekarang ni macam mana kita nak buat kiraan T-state dia. Okey, kalau dari sudut kiraan T-state dia, kita tengok kat sini. Okey, yang ini adalah nombor 1. Yang ni lah. Okey, nombor 1 tu. Kemudian 6 adalah yang nombor 2. Okey, 4 ni adalah move ni, 4 state. Okey. Ini yang nombor 3. Kemudian ORA juga 4 state. So ini adalah nombor 3. Okey. Nombor 4. Ini adalah nombor 4. Kemudian jam non-zero. Okey, jam non-zero ni kalau kita tengok sini dia ada 7 dan 10. So bila dia ada 7 dan 10, kita kena tahu yang mana apabila dia meet ataupun dia loop ataupun dia jump, apabila dia jump dia akan ambil 10. Dan apabila dia proceed ataupun dia tak meet condition, dia akan proceed ke bawah. So dia akan ambil nilai 7 dia punya T-state. Jadi that's why kat sini first kali so yang ini dia jump, dia ambil 10. So bila dah yang ini semua dia dah pergi jump sini, dia akan jump ke mana? Jump ke DCX. DCX tadi tu adalah yang nombor 2 ni lah. That's why kalau kat sini kita tengok, kita buat bracket kat situ. So dia looping sebanyak berapa kali? Dia looping sebanyak M tolak 1 tadi lah yang saya terangkan tadi tu. So kita kena darabkan lah M tolak 1 darab dengan nilai kat sini untuk kita dapatkan looping punya berapa dia punya, itulah dia punya apa looping yang kita buat. Okey, kemudian kalau dekat sini pula dia akan kat sini dia akan ada 6. 6 ni yang mana? Yang pusingan akhir yang anak panah yang last ni lah. Okey. So ni 6 adalah 2. Okey, interaksi yang kedua. Kemudian move 3, yang ketiga ni move adalah 4, kat sini 4 kan. So yang keempat ni adalah OR. Kemudian ini adalah JNZ loop. Okey, ini nampak dia 7. Sebab apa dia 7? Sebab yang ini dah tak meet condition. So bila dia tak meet condition, dia sebab sekarang ni keadaan dia apabila kan dia OR dengan C, so hasil dia akan jadi kosong. So dia dah tak meet condition, so dia pergi ke bawah jam non-zero, dia tak akan gerak lah. So dia tak akan lompat lagi lah. Okey, jadi ini sebab tu dia 7, sebab dia proceed. Okey, ni yang nombor 5. Kemudian dia jumpa return. Return adalah 10. So ini adalah yang nombor 6. Okey. Kalau kita tengok tadi, kalau kita tengok dari segi sudut dia, itulah dia punya looping yang kita buat itulah. Okey. And then sekarang ni apa yang kita nak cari? So kita buatlah kiraan yang ini. Okey, so kita buat kiraan yang ini. Okey. So bila kita dah buat ni, kita buat kiraan dia lah semua sekali ni. Kita settlekan lah untuk kita dapatkan dia punya kiraan dia. So bila kita dapat tu, kita dapat kat sini M tolak 1, yang ni tambah tadi 24, tambah dengan 41. So kita akan dapat 24M tolak 24 tambah 41. So hasil dia kita akan dapat berapa? Hasil dia adalah 24M tambah 17 sama dengan T-state lah. Jadi sekarang ni M adalah sama dengan T tolak 17 bahagi dengan 24. Jadi berapakah nilai T tu? Okey. Jadi apakah nilai T? T ini adalah T-state yang diperlukan untuk kita menghasilkan 1 millisecond. So formula untuk yang itu pula, yang sebelum mana kita dah buat sebelum ni. So dia punya tu adalah, kita tahu dia punya tu adalah T time sama dengan 1 over 0.5 frekuensi kristal. Okay. So untuk dalam kes ini, sebab kita nak pakai kristal yang betul, so kita pakai kristal 6.144 MHz. Okey, dalam kes ini T dia adalah T-state dia, value dia adalah 0.5 darab 6.144 mega. So kita akan dapat 325 nanosecond. Okey, ini untuk 1 T. So sekarang ni
kita nak buat 1 mili. So, 1T sama dengan 325 nanosecond. So, 1 milisecond sama dengan berapa T? So, apa yang perlu kita buat adalah 1 milisecond bahagi dengan 325 nanosecond. Okey. So, jadi kalau dari situ, berapa yang kita akan dapat? Okey, kita buat kiraan yang inilah untuk kita dapatkan jumlah T. Okey. Jadi, jumlahnya kita akan dapat lebih kurang T dia adalah 3076.9. So, approximately adalah 3077 lah T dia. Jadi, kita masukkan dekat sini. Nilai T tu gantikan nilai T tadi ni 3077. 3077 tolak 17 bahagi dengan 24. Sorry, okay, 24. So, tolak dengan 17 bahagi dengan 24. So, dia punya hasil dia akan dapat 127.4. So, bila 127.4, you boleh buat 128, 2.49 je. So, you boleh buat 2.4 ni. Jadi, kita maintain lah, kita bundarkan sebab dia dalam T dia tak ada point lah. Dalam kita nak letak tu tak ada point. So, kita letak dia 127 sahaja. Okay. So, once bila kita dah dapat 127, ini adalah nilai yang kita akan letak kat dalam dekat dalam kita punya delay tadi. Okay. Jadi tadi yang kita dah dapat nilai tadi tu, kita bawa masukkan dia ke dalam delay 1 millisecond ni kita buat ni lah. So, value yang kita dapat tadi tu, dia perlukan 127. So, kita masukkan M tu adalah 127 and then kita proceed macam biasalah. Okay, so sekarang ni, bila kita nak buat waveform tu dia, kita kena bagi, dia berada pada PC kosong. Okay, PC kosong. Jadi, apa yang kita perlu masukkan pada PC kosong ni, kita perlu masukkan value 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 dan seterusnya. Okey. So, bila kita nak masuk nilai 1, 0 ni, berapa pula masa dia kita masuk? Iaitu 1 milisecond. Kosong pun 1 milisecond juga. Okey, jadi oleh yang demikian, sebab tu, okey, tengok pula kepada kita punya program ni lah. Okey. Saya buat macam ni. Okey, mula dia. Ini declaration on apa nama ni. Kita declarekan port 80 tu port A, B dan control port. Okay. And then origin, kita start dengan origin 2000H. Alright. Kemudian LSISP, ini adalah step pointer, biasa punya. Okay, kemudian MVI ni, ini adalah declaration port lah. So, because of kita nak pakai PC kosong, itu adalah PC port C adalah sebagai output. So, kita masukkan port C semua sebagai output lah. Tapi PC port lain kita tak pakai. So, saya declare semualah port A, B, C sebagai output. Jadi, saya masukkan 80 ke dalam A. Kemudian, saya keluarkan pada control port. Okey. Kemudian, dekat main program yang ini. Okey, mula-mula kita masukkan A01. Untuk apa? Untuk kita nak bagi nilai 1 lah. Nilai 1 pada mana ni? 01 ni. Okey, kalau saya buat dalam bentuk ni 01H mungkin awak kurang nampak. Kalau kita nak bagi lebih jelas, kita buat dalam bentuk bit. Okey. Kalau macam ni 1 2 3 4 okey, 5 6 7 8. Okey, yang last sekali lah. Okey, bit yang ke last ni ini adalah bit kosong lah. Apa nama? Pada bit kosong. Okey. Pada bit kosong kita masukkan, lepas tu kita out pada control port C. Secara tak langsung kita tahu ini adalah port C kosong lah. Kita akan masuk value ni, kita akan pindah dalam A akan keluarkan pada port C. So port C kosong akan jadi 1. Kemudian kita call delay 1 milisecond. Okey, kemudian kita masukkan value 00 pula. Okey, 00 ni 00 semualah. So 00, lepas tu kita, ini untuk nak buat apa? Ini untuk nak buat waveform yang kosong tu lah. So kita out pada port C.
port C kosong lah. So, jadi kosong. So, yang ini kita masukkan 1. Lepas tu kita delaykan 1 milisecond. Yang ni kita masukkan kosong. Kemudian kita delaykan 1 milisecond. Kemudian dapatlah satu square form. Yang pertama ni. Dapatlah 1 delay 1 milisecond. Kosong delay 1 milisecond. So, total up jadi 2 milisecond. Kemudian kita jump main. Okey, kita jump main, kita jump ke sini lah. Kita jump, kita buat apa? Kita buat ulang balik, repeat balik benda yang sama. So, dia akan repeat balik lah. Dia akan jadi sini 1 milisecond, kemudian kosong balik. Kemudian jump lagi, repeat lagi sampai mana? Sampai infinity lah, sampai kita berhenti daripada kita buat itu. Okey? Sampai kita berhenti daripada kita buat sampai kita stop lah ataupun kita reset kita punya program. Okey, bila kita nak guna oscilloscope, kita kena letakkan kita calibrate dululah. Okey, kita letakkan probe pada keadaan ini dan kita tengok apa dia punya hasil lah. Okey, so kita letakkan dia probe pada situ. Okey, then make sure probe ni diletakkan pada 1 kali, jangan letak 10 kali, nanti dia punya graf akan jadi dia plot nanti graf dia akan jadi kecil lah. Okay, so make sure dia duduk pada 1, and then pada sini pula kita kena tengok, kita laraskan tombol tu kepada ni paksi, ini paksi apa ini paksi yang straight tu apa, Y, ini paksi Y dan ini paksi X. Okay, apabila kita letak 1 volt, tadi kita dah calibrate, so dia akan naik 2 lah. Dia akan jadi 2. So, satu kotak tu adalah 1 volt. Ini adalah 2 volt. Okey, yang ini pula adalah 250. Okey, bila dapat yang macam ni, maksudnya oscilloscope tu boleh pakai lah. Boleh guna untuk kita nak buat measurement. Okey, ini pula sambungan yang kita buat pada board kita. So, kita pakai jumper, kita letakkan sebab kita letak kat PC kosong kan. So, kita cari yang ni, yang mana dekat board ni ada PC kosong. So, di sini PC kosong, kita masukkan jumper. Dan jumper tu kita connectkan dengan probe lah. Yang tadi yang kita buat tadi, probe. Okay. Kemudian, sebelah satu lagi ni, yang ni ground. Ada 2 ground, sini ada ground, sini ada ground. Mana-mana pin pun boleh masuk ground. Okey, ground ni kita connectkan kepada probe juga. Okey, pada probe yang ada ground ni lah, dekat yang probe yang ada buaya tu. Okey. Okey, saya rasa sampai setakat tu dulu. Saya punya tu awak boleh buat setelah kita dah ada buat 1 milisecond tu. So untuk PC1 dan PC2 awak boleh buat cuba sendiri dekat lab ataupun boleh buat dulu dekat dalam simulation, kemudian boleh datang cuba dekat lab. Okey. Okey, terima kasih. Selamat cuba. Assalamualaikum.